Okey. Skema jawapan jawapan soalan-soalan yang kamu dah buat tadi. Baik. So, yang pertama ialah tak nampak. Okey, ini daripada skema ya. Skema. Oh pula dia tak boleh nampak keseluruhan ke ni? Kamu nampak tak sehingga di bawah tu? Yang soalan satu. Okey, wait. Tolong seorang jawab. Nampak tak ada warna merah sedang bergerak-gerak? Dekat slide kamu. Yang ada bulatan-bulatan kecil-kecil. Macam pointer. Nampak tidak? Sedar kah? Apalah. Saya harap kamu nampaklah pada jawapan dekat handphone kamu tu ada jawapan nombor 1 dengan nombor 4. Betul? Betul, okey. Salah. Hide toolbar. Oh, nampak. Baik, sila sema. Ini jawapan daripada yang modul kamu itulah yang cikgu kata cikgu tak bagi modul itu. Tapi modul cikgu tak bagi. Skemanya cikgu tak bagi. Modul daripada kamulah. Baik, soalan yang pertama. Kemukakan 3 langkah kerajaan meningkatkan kemudahan kesihatan. Okey, dia dah fokus kepada meningkatkan kemudahan kesihatan. Jangan terus nampak 3 langkah kerajaan. Kamu terus ingat langkah-langkah yang dalam petunjuk negara maju tu. Nota petunjuk negara maju yang cikgu bagi hari tu. Baca habis-habis soalan dia. Meningkatkan kemudahan kesihatan. Kemudahan. Janganlah anggap dia hanyalah hospital. Hanya menganggapkan dia adalah klinik. Macam-macam yang berkenaan dengan kemudahan kesihatan. Okey, jadi kamu tulis jawapan. Ini skema dia tulis apa yang perlu nampak pada jawapan kamu. Tapi bila kamu menulis, tulis dengan ayat yang lengkap. 3 langkah tadi kan, kerajaan, mulakan dengan ayat kerajaan menaik taraf kemudahan. Pada jawapan-jawapan, jika kamu nampak jawapan-jawapan yang disenaraikan sini, menaik taraf kemudahan penjagaan kesihatan, meningkat peruntukan untuk prasarana kesihatan, melaksanakan e-health bagi menyepadukan ICT, menambah baik nisbah personel, menambahkan jumlah. Okey. Perkataan-perkataan yang cikgu sebut yang ke hadapan ini menggambarkan keadaan meningkatkan kemudahan. Kalau kamu hanya tulis kerajaan menyediakan kemudahan penjagaan kesihatan. Kerajaan menyediakan. So, tak dapat terima jawapan kamu tu. Sebab jawapan anda tidak menggambarkan meningkatkan kemudahan. Kemudahan sudah ada, sudah disediakan. So, apa langkah meningkatkan? Jadi, walaupun kamu tadi calon itu menulis kerajaan menyediakan kemudahan, salah juga. Sebab dia bukan menyediakan. Dia mesti meningkatkan kemudahan. Boleh lagi diterima. Menaik taraf kemudahan. Itu lagi diterima lah sebab jawapan. Okay, so soalan-soalan struktur ini, walaupun kamu rasa kamu dah hafal nota dari buku ke buku, kenapa Claudia ni pula? Menghafal dari buku ke buku nota dia, tetapi salah cara menjawab. Okay, sambung balik. Jadi, tadi juga kata kalau kamu hafal nota petunjuk hafal nota dasar ini dari buku ke buku, tapi kena lihat juga bentuk ataupun kehendak soalan. Okey, Claudia, cuba lagi. Jadi, tolong semak ya. Walaupun kamu akan dapat jawapan ni, semak saja. Gunakan ayat-ayat yang ada dalam sini yang boleh membantu kamu menambah bilangan perkataan. Perkataan kamu tu.
melaksanakan e-health bagi menyepadukan ICT kesihatan. Tu salah satunya. Okey, soalan yang keempat. Senaraikan faedah jika negara mencapai status negara maju. Okey, soalan yang macam ini selalunya adalah agak lenient kalau pemeriksa nak memeriksa. Cuma cikgu sarankan jika kamu nak memberi jawapan macam ini, pastikan jawapan kamu itu merangkumi aspek politik, aspek sosial budaya lah. Politik salah. Aspek ekonomi, aspek sosial dan budaya. Masukkan bentuk jawapan kamu. Jangan main nampak macam soalan ini agak mudah. So kamu sebutlah kadar pengangguran kurang. Kadar pengangguran kurang. Kalau kadar pengangguran, cikgu rasa boleh tapi dia kata faedah ni. Faedah. So nampakkannya sesuatu yang positif. Kadar pengangguran. Kalau cikgu sebagai pemeriksa, saya boleh terima itu. Okey, kadar. Ya. Perkembangan pesat sains dan teknologi. Perkembangan yang pesat dalam sains dan teknologi. Faedah jika negara mencapai status negara tinggi. Saya rasa boleh. Kalau cikgu pemeriksa boleh. Perkembangan pesat. Perkembangan pesat sains dan teknologi. Perkembangan pesat. Tapi nak macam perkataan perkembangan pesat tu, sains teknologi tu okey. Ada tak word lain nak diguna? Perkembangan pesat. Ataupun kita kata peningkatan. Perkembangan pesat dalam sains dan teknologi. Okey lah. Okey, terima. Cikgu terima. Okey, ada lagi soalan yang, ada lagi jawapan yang boleh kamu rasa nak share? Ekonomi, saya. Ada. Ada. Apa? Okey. Untuk ekonomi negara berkembang maju ya, boleh ke cikgu? Negara berkembang maju. Tak sesuai. Tak. Mun kestabilan pendidikan. Pendidikan apa? Kestabilan politik. Kestabilan politik. Negara maju, faedah pun tak sesuai. Tak nampak cikgu. Kita nampak apa kaitan kestabilan politik dengan status negara maju. Faedah dia tak sesuai. Tak ngam. Dia tak sesuai untuk jawapan ini. Dia tak sesuai untuk soalan ini. Jawapan tu tak sesuai untuk soalan ini. Macam tak match lah. Sebab tu tadi cikgu tak sebut yang politik. Okey, ada lagi? Terbentuknya modal insan kelas pertama, kepelbagaian peluang ekonomi, sistem pendidikan yang diiktiraf dunia, tahap perkhidmatan kesihatan berkualiti, imbangan yang adil dalam profesion pekerjaan utama. Okey, so boleh kamu salin ini. Banyak juga perkataan-perkataan yang macam boleh menambah bilangan untuk kamu menjawab esei. Okay, ada lagi soalan kah? Bukan soalan, ada lagi yang bentuk-bentuk jawapan yang kamu nak semak jawapan masing-masing. So, macam yang ikut politik tadi, dia tak sesuai dijadikan jawapan kepada status negara maju. Okay. Baik, next slide. Kemana nak pergi next slide ni? Jap. You unhide toolbar. Okay. Ini soalan yang ke-15. Soalan ketiga dia, soalan ke-15.
Jelaskan 2 langkah kerajaan bagi melahirkan modal insan ke arah mencapai negara maju. Satu lagi, juga ada perkataan langkah kerajaan. Tadi langkah kerajaan ala safari. Oh, safari. Safari tak boleh. Safari tu sejenis okey. Anda yang dapat live ini, awak guna Google, awak guna Chrome Google saja kan? Safari. Okey, faham dah cikgu dah kenapa si Claudia ni dia tidak boleh. Sebab dia gunakan search engine Safari. Tak ada Google ke dalam telefon kamu tu? Sebab Claudia tak boleh buka. Dia kan guna iPhone. Awak yang ada sini guna iPhone kah? Ada yang guna iPhone? Sebab itu kot dia tak boleh. Okey. Langkah kerajaan melahirkan modal insan. Modal insan langkah. Lagi langkah. Ini tak ada meningkatkan lah. Bagi melahirkan modal insan ke arah mencapai status negara maju. So, idea dia ialah meningkatkan kepakaran. Langkah kerajaan ataupun kamu just tulis kerajaan meningkatkan kepakaran full stop. Ataupun kerajaan meningkatkan kepakaran bagi melahirkan modal insan. Full stop. Modal insan ke arah mencapai satu negara maju. Okay, barulah full stop. Barulah jadi complete ayat dia. Kerajaan meningkatkan kepakaran bagi melahirkan modal insan ke arah mencapai negara maju. Okay, ke arah mencapai negara maju. Full stop. Sebab pelajar soalan yang macam ini, calon-calon selalu menulis dengan satu ayat sahaja. Dia sambung ayat. Dalam satu ayat tu, dia tulis langkah dan dia terus kepada huraian. So, kes sebegitu, saya tak galakkan pelajar-pelajar saya buat macam tu. Jadikannya 2 ayat yang jelas. 2 ayat supaya pemeriksa boleh nampak. Ayat pertama itu adalah ayat langkah yang diminta oleh soalan. Ayat kedua barulah menghuraikan langkah tadi. So, nasihat cikgu, buatnya dalam 1 ayat. Salah. Buatkannya dalam 2 ayat. Katalah kamu jumpa kawan-kawan, kamu kata, boleh je buat 1 ayat pun cikgu Kamek terima je. Okey, saya tak kata cara itu salah tadi kan. Cikgu hanya kata dikhawatiri jawapan kamu tu tak nampak mana satu langkah, mana satu huraian. Jadi untuk selamatkan anda, baguslah, lebih baiklah kamu buat 2 ayat. Ayat pertama, ayat langkah, iaitu pemeriksa ada nampak perkataan kerajaan meningkatkan kepakaran. Kerajaan meningkatkan kepakaran. Kemudian ada full stop. Ayat kedua kamu sambunglah. Apakah bentuk huraian dia? Dengan membawa pulang tenaga pakar yang berkhidmat di luar negara ataupun memberi peluang kepada rakyat untuk meningkatkan kepakaran masing-masing. Meningkatkan kepakaran dalam bidang masing-masing. Okey, macam tu. Huraian dia tak semestinya dengan ayat yang panjang. Sebab ini soalan struktur. Huraian kamu pun hanya ada 1 markah sahaja. Okey. Baik, kemudian langkah yang kedua, kamu tulislah semula. Kerajaan meningkatkan pendidikan berkualiti bagi melahirkan modal insan. Titik. Okey, macam mana caranya meningkatkan pendidikan berkualiti? Kerajaan mentransformasikan sistem pendidikan negara bagi melahirkan modal insan berkualiti. Kamu boleh huraian ni kamu bolehlah cantum. Sebab dia hanya menghuraikan data, menghuraikan langkah tadi.
ada yang bertanya, huraian boleh buat dalam 2 ayat ke cikgu? Maksudnya satu ayat langkah, 2 lagi ayat untuk huraian. Maksudnya keseluruhan ada 3 ayat. Itu tak jadi masalah ni, tak jadi masalah. Cuma nanti agak kalau kamu rasa huraian kamu tu tidak cukup dengan satu ayat huraian ni tak cukup, bolehlah tambah sehingga 2 ayat. Tapi janganlah berlebih-lebih. Nanti jadi perenggan pula. Jadi esei jadinya pula. So, tak lagi pun hanya satu markah saja pada bahagian huraian. Okey, apa langkah yang kedua yang boleh, langkah yang seterusnya yang boleh kamu tulis? Kerajaan meningkatkan kemahiran rakyat bagi melahirkan modal insan. Okey, kerajaan meningkatkan kemahiran rakyat bagi melahirkan modal insan. Pun boleh tambahlah meningkatkan kemahiran rakyat bagi melahirkan modal insan. Okey, apa caranya? Okey, kerajaan memperbanyakkan pusat-pusat latihan kemahiran bagi memberi pendedahan kemahiran kepada rakyat. Okey, ataupun kamu nak tulis dengan ayat yang lain boleh juga. Kerajaan memberi pendedahan kemahiran di luar negara kepada rakyat, ataupun kerajaan menghantar rakyat ke luar negara untuk mempelajari ataupun untuk mempelajari kemahiran yang lebih tinggi. Huraian dia boleh jadi apa-apa ayat. Tak semestinya ikut yang dalam skema ni. Asalkan nampak perkaitan huraian kamu dengan langkah yang diberi. Okey, ayat yang seterusnya bolehlah kamu tulis juga, kerajaan meningkatkan nilai dan etika kerja modal insan. Full stop. So, yang cikgu sebut-sebut ni, cikgu haraplah kamu menulis skema ni memang ada. Cuma kamu tulis balik apa cara menulis jawapan yang betul. Supaya dapat markah. So, ada 4 langkah dan huraian-huraian di tepi ni. Kamu nak buat huraian sendiri pun boleh dalam buku kamu tu. Okey, buat huraian sendiri pun boleh. Cikgu sangat berharap bila ada perbincangan macam ni, kamu tulislah yang cara yang betul untuk soalan-soalan struktur ini. Okey, seterusnya ideologi negara. Baik, ideologi negara ni ada 4 soalan. Soalan 1, soalan 3, soalan 4 dan soalan 10. Okey, semua soalan ada dalam satu slide ini. Soalan pertama, kemukakan 4 implikasi negatif sekiranya prinsip kesopanan. Baik, kalau anda perhatikan, cikgu baru kita baru belajar tajuk, baru didedahkan dengan tajuk petunjuk negara maju. 2 tajuk lepas itu, iaitu ideologi negara dengan wawasan, saya tak akan sentuh lagi lepas ini. Sebab dia adalah yang kamu boleh baca sendiri. Kecuali petunjuk negara maju, itu kamu macam memang tak nampak apa perkaitannya dengan keadaan sekarang. Apa perlunya petunjuk negara maju tu untuk kamu pelajari. Itu yang cikgu dah explain. Untuk 2 ini, ideologi dengan wawasan, tak perlulah saya tak akan buat satu kelas khas untuk ini. Sebab ini kamu boleh baca dan kamu boleh faham dan biasa kamu dengar juga. Cuma soalannya nanti yang kita boleh bincangkan. Sebab tu hari ni kamu buat soalan saja. Okey, ideologi negara. Implikasi negatif sekiranya kesopanan dan kesusilaan tidak diamalkan. So, sini dia hanya fokus kepada kesopanan dan kesusilaan. Apa implikasi negatifnya? Kalau tidak menghayati, kalau tidak mengamalkan. So, ini pun bentuk soalan yang lenient, yang open jawapannya, yang boleh apa-apa yang relevan kepada kehendak soalan implikasi negatif.
kemukakan. So 4, dia minta kemukakan 4, markah pun 4. So kamu hanya boleh menulis apakah implikasinya. Untuk soalan yang macam ni, kamu bolehlah tulis apa implikasi. Tak perlulah kamu perlu mengulang implikasi negatif sekiranya. Tapi sekiranya prinsip kesopanan dan kesusilaan tidak diamalkan oleh rakyat Malaysia ialah meruntuhkan nilai moral, itu terlalu panjanglah pula, nanti tak muat dalam tulisan kamu. So untuk yang mudah macam ini, kamu hanya bertulis implikasinya akan meruntuhkan nilai implikasinya meruntuhkan nilai moral rakyat. Full stop. Lepas tu implikasinya rakyat akan hilang jati diri dan wawasan. Tengok cara kita membentuk ayat. Ini hanyalah poin yang perlu pemeriksa nampak dalam ayat jawapan kamu. Yang dia perlu nampak. Lepas tu implikasinya institusi kekeluargaan terjejas. Full stop. Okey, yang keempat, berleluasan atau implikasinya berleluasannya pergaulan bebas. Katalah kamu nak menghurai pergaulan bebas, iaitu wujudnya keadaan remaja yang tinggal serumah, wujudnya keadaan remaja yang bebas bergaul. Tak perlulah nak huraikan, tak ada markah juga diberi. Sebab apa? Sebab soalan ini 4 kehendak dan 4 juga markah. So 1 jawapan 1 markah. So tak perlu huraian. Kamu buat huraian pun tidak juga diberi markah pada huraian itu. Okey, apa lagi? Implikasinya wujud sikap mementingkan diri sendiri. So nampak jawapan-jawapan yang jenis macam soalan yang menolong kamu memberi markah. Okey, nombor 1. Nombor 3. Jelaskan 2 usaha yang perlu dilakukan bagi memupuk kesedaran masyarakat supaya menghayati prinsip rukun negara. Ini soalan yang agak kerap juga. Bentuk yang macam ni, yang kebat lah, yang kebat. Yang perlu kamu fikir, prinsip rukun negara ni ada 5. So, apa usaha kerajaan untuk memupuk kesedaran masyarakat? Okey, apa usaha dia untuk memupuk kesedaran masyarakat? Baik, jawapan-jawapan ni ya. Tengok 2 usaha tapi 4 markah. So, soalan yang sebegini, dia minta 2 tapi dia bagi markah ekstra, ada 4 markah. So, maksudnya 1 jawapan itu mesti ada 2 ayat. Ayat pertama, nyatakan usaha itu. So, apa usaha dia? Dia kata ada tak kerajaan, tak apa? Tak payah apa-apa. Jangan letak kerajaan lah sebab dia tak minta pun siapa-siapa pun usaha. So, kamu hanya tulis usaha yang perlu dilakukan ialah dengan, ataupun usaha yang perlu dilakukan ialah melalui memupuk kesedaran melalui kempen rukun negara. Okey. Usaha yang perlu dilakukan bagi memupuk kesedaran adalah melalui kempen rukun negara. Titik. Okey. Dengan kempen ini boleh menanamkan dan menghayati prinsip rukun negara. Okey, macamnya. Nak letak contoh sekali. Bila nampak macam ni ada 2, ini boleh jadikan dia 1 ayat lah. Ataupun nak jadikan dia 2 ayat pun better jadikan 1 ayat lah. Kalau nak buat 2 ayat juga, cikgu tak rasa juga satu kesalahan. Cuma yang penting pemeriksa itu nampak ada langkah dan ada huraian. Okey, langkah pula usaha yang seterusnya. So kamu tulis usaha yang perlu dilakukan bagi memupuk kesedaran adalah melalui pendidikan, adalah melalui media massa, adalah melalui peranan ibu bapa. Okey. Dalam ini
Soalan nombor 3 ni juga membantu kamu untuk menulis isi bagi esei. Kalau esei itu kehendaknya adalah dua usaha bagi memupuk kesedaran. So satu esei kan ada 5 perenggan. Kesedaran masyarakat supaya menghayati rukun negara. Salah satu bentuk jawapan kamu boleh gunalah melalui kalau kamu nak gunakan langkah dia ataupun usahanya memupuk kesedaran. Itu kamu punya idea. Idea dia kamu letak memupuk kesedaran. Tapi kena letaklah kesedaran tentang apa. So melalui apa pula. Jadi di sini cikgu nak menggambarkan kepada kamu perkataan-perkataan ni bolehlah kamu guna pakai untuk menjawab esei bagi soalan-soalan yang berkenaan. Especially perkataan kempen melalui usaha melalui ni. Usaha melalui kempen. Usaha melalui media massa. Usaha melalui peranan ibu bapa. Biasa kan kita tengok soalan-soalan yang macam ni. Tiba-tiba aja dalam skema itu tulis ibu bapa. Tiba-tiba aja dalam skema tu tulis media massa. Sebenarnya dia mesti ada melalui apa kalau peranan. Invited. Okay. Ada invite lagi tadi. Okay, next. Yang ketiga. Yang keempat, cabaran mencapai objektif. Okay, ada 3 ke 4 objektif rukun negara ni. So, apa cabaran dia? Cabaran. So, cabaran ini kamu lihat memastikan keharmonian. Cabaran untuk memastikan. So, dalam jawapan, letaklah perkataan cabaran. Jangan tiba-tiba letak cabaran ni sesuatu yang positif yang perlu kamu capai. Kalau cabaran, sesuatu idea yang positif yang menampakkan sesuatu yang positif yang perlu kamu capai. Itu cabaran. Kalau halangan ni halangan sesuatu yang negatif bagi kamu untuk menghalang kamu mencapai sesuatu. Itu halangan. Cabaran ni idea yang positif. Okay. Cabarannya untuk cabaran memastikan keharmonian negara berkekalan. Itu cabarannya. Cabaran untuk memastikan perpaduan negara terus utuh. Itu cabarannya. Cabaran untuk memastikan kontrak sosial terus dipatuhi. Okay, apa itu kontrak sosial? Adalah kunci keamanan negara. Okay, boleh cari rujuk apa itu kontrak sosial. Dalam buku anda saya rasa tak ada. Okey, seterusnya cabaran untuk mewujudkan masyarakat yang berpegang teguh kepada ajaran agama. Jadi bila kamu lihat cabaran, sama juga dalam soalan esei. Kalau soalan esei tu punca pula. Kehendak dia cabaran. Cabaran adalah sesuatu yang idea positif. Jadi jawapan kamu mesti jawapan yang positif. Jangan bagi jawapan yang negatif kalau cabaran. Kalau halangan tu, biasanya halangan sesuatu idea yang negatif lah. Okey, soalan nombor 4. Yang nombor 10, terangkan 2 objektif penggubalan. Okey, ini dalam buku kamu ada 5. Kebetulan kamu nampak nombor 4 ni cabaran bagi mencapai objektif. Soalan nombor 10 ni terangkan 2 objektif. So bila kamu nampak cabaran, bila kamu nampak soalan nombor 10 ni 2 objektif untuk mencipta satu masyarakat yang adil. Ini boleh rujuk dalam buku lah. Ada dalam buku anda. So 2 objektif. So objektif untuk mencipta satu masyarakat yang adil. Supaya kemakmuran negara dapat dinikmati bersama-sama. Objektif untuk mencapai perpaduan lebih erat. Okey, jadi kamu nampak salah satu yang kamu boleh nampak perkaitan cabaran soalan nombor 4 dengan soalan nombor 10. Saya nak
saya nak kamu nampakkan jawapan nombor B ni, objektif dia untuk mencapai perpaduan lebih erat. Jadi, apakah cabarannya? Cabarannya untuk memastikan perpaduan negara terus utuh. So, dia macam dua-dua yang ada perkaitan. Apa objektifnya? Untuk perpaduan lebih erat. Jadi, apa cabaran kita? Agar perpaduan itu terus kekal. Untuk memelihara objektifnya untuk memelihara cara hidup demokratik. Tak nampak lah cikgu di mana pakai kamu lihat di mana dia punya cabarannya. Saya rasa dekat kontrak sosial ni kot. Okay, so ini objektif dia. Last sekali, sebelum kamu keluar daripada kelas saya ni. Last sekali adalah wawasan 20-20. Ada dua soalan saja, nombor 3 dengan nombor 8. Nombor 3 ni jelaskan dua cabaran. Okey, dua cabaran ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik. Kalau anda perhatikan, nombor 3 ni, wawasan 20-20 ni kan, dua cabaran yang dihadapi Malaysia bagi mencapai status negara maju, ini adalah dia punya 9 cabaran wawasan 20-20 itu. Inilah jawapan-jawapannya. Cabaran yang dihadapi. Maksudnya benda-benda ni memang akan sentiasa menjadi cabaran bagi negara untuk mencapai status negara maju. Cabarannya bagi mewujudkan negara Malaysia bersatu. Cabarannya bagi mewujudkan masyarakat yang berjiwa bebas. Cabarannya bagi mewujudkan dan membangunkan masyarakat demokratik yang matang. Jadi dalam dalam jawapan kamu, cara menulis jawapan kamu macam yang cikgu sebut tadi. Cabarannya untuk mewujudkan, ataupun kamu boleh tulis cabarannya dalam mewujudkan negara Malaysia bersatu. Titik. Macam mana? Dengan matlamat, dengan menyampaikan ataupun dengan mengongsikan bersama matlamat wawasan 20-20. Okay. So, ada 9 cabaran. Okay, dalam wawasan 20-20 tu. Cuma kamu tulis jawapannya dengan cara yang betul lah. Jangan tiba-tiba mewujudkan negara Malaysia bersatu, titik. Tu huraian. Tulis dengan lengkap. Okay, untuk kelas cikgu, tulis ayat dengan sempurna lah. Jangan tergantung mewujudkan negara Malaysia bersatu. Full stop. Itu tergantung ayat tu. Okay, last sekali, nombor 8. Huraikan dua sama juga mencapai status negara maju. So, huraikan dua cabaran Malaysia untuk mencapai status negara maju. Dua cabaran. Oh, soalan yang sama rupanya. Tapi ini, okay, ini adalah, saya rasa bukan yang mencapai status negara maju nak, nombor 8 ni. Berpendapatan tinggi kah? Status negara maju. Okay, dua cabaran. So, dia sama. Baik, cuma kalau kamu lihat soalan ini, soalan nombor 8 ini, jawapan-jawapan ini, Pahal pergi sini pula. Okay, jawapan ini, cikgu tak rasa dia status negara maju ini. Bukan dua cabaran lah. Kalau ini di bawah tajuk isu dan cabaran ini. Huraikan dua isu yang perlu Malaysia tangani untuk mencapai status negara maju. Isu ni, untuk jawapan-jawapan ini adalah isu. Dalam buku LP kamu ada 5 ke ada 6 isu dia. Inilah jawapannya. Pembentukan satu negara bangsa Malaysia mewujudkan sebuah negara perindustrian, keadilan ekonomi dan sosial, moral dan etika, pembangunan rakyat berdasarkan sistem kekeluargaan. Ini di bawah tajuk, bukan cabaran ni, di bawah isu dan cabaran. Dalam buku LP di bawah tajuk wawasan 20. Kamu lihat ada. Dia bukan cabaran yang ini, yang nombor 3. Okay, so habis sudah ke semua